warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, alhamdulillah sekali lagi kita diizinkan untuk sambung kuliah Riyadhus Shalihin. InsyaAllah kita banyak bersyukur sebanyak-banyaknya kerana dengan izin Allah masih dipanjangkan usia kita, dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk kita meneruskan kehidupan ini. Mudah-mudahan Allah membuka hati kita menerima yang terbaik dan mengamalkannya, insyaAllah. Hari ini kita akan masuk hadis yang ke-15, ya. Hadis yang ke-15 dalam bab menghubungkan silaturahmi. Okey, tak tahulah nombor sama ke tak. Sama, ya. Okey, yang ke-15 ni daripada seorang wanita, nama dia Zainab, ya. Wa'an Zainab Al-Thaqafiyah. Zainab Al-Thaqafiyah. Al-Thaqafiyah ni maknanya dia punya kabilah lah, Thaqafi ni. Zainab Al-Thaqafiyah, Imra'ati Abdullah bin Mas'ud. Imra'ati Abdullah bin Mas'ud, perempuan Abdullah bin Mas'ud. Perempuan ni maknanya isteri lah, jadi Arab ni selalu guna perempuan isteri yang macam dalam surah At-Tahrim kan, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuh wa imra'atan Lut. Allah buat perumpamaan untuk orang kafir, imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, perempuan Nuh dan perempuan Lut. Maknanya isteri Nuh dan isteri Lut. Begitu juga ayat yang berikutnya, wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun, kan? Dan Allah buat perumpamaan untuk orang-orang yang beriman, imra'ata Fir'aun, isteri Fir'aun. Jadi ini Zainab ni Imra'ati Abdullah bin Mas'ud, isteri kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha. Jadi semoga Allah redha kepada Abdullah dan juga kepada isterinya Zainab. Itu adab kita lah, bila sebut nama sahabat itu kita doakan semoga Allah redha buat mereka. Qalat, Zainab berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna ya ma'syaral nisa'i walau min hulihikunna. Walau min hulihikunna. Tasaddaqna ni maknanya bersedekahlah. Jadi kita faham di sini Zainab ni dia menghadiri kuliah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusus untuk kaum wanita. Jadi dalam banyak-banyak yang Nabi pesan tu, dia petik satu poin, iaitu tasaddaqna, bersedekahlah, ya ma'syaral nisa, wahai kaum wanita, walau min hulihikunna, ataupun halikunna, walaupun daripada perhiasan kamu, ya. Haliyah ni ataupun huliyah ni perhiasan lah. Perhiasan ni maksudnya barang kemas, ya. Perhiasan kat sini, cincin, gelang. Selalu kalau kita faham, sekalipun daripada perhiasan, biasanya kalau sekalipun
disebut perkara yang kecil, yang sikit kan. Kan ada hadis lain kita pernah dengar, bersedekahlah walaupun sebelah biji tamar kan. Selalu kalau sebut walaupun tu selalunya dia sebut sikit, sikit pun. Tapi kat sini dia terbalik kan. Dia sebut yang paling berharga. Sebab bagi kaum wanita, barat kemas tu paling berharga lah bagi wanita kan, paling disayang lah. Jadi nak menunjukkan sedekah tu lebih dititik beratkan lagi. Maknanya kalau tak ada benda lain nak bagi sedekah, bagilah perhiasan tu. Macam tu kan. Jadi maknanya keutamaan sedekah tu lebih besar daripada menjaga, menyimpan perhiasan. Jadi mungkin orang yang kata banyak harta ke apa, tak payah sedekah perhiasan. Boleh ambil wang simpanan ke, wang lebihan belanja ke, apa ke kan. Jadi katakan perempuan ni tak ada lain, yang ada hanya perhiasan di tubuh dia. Jadi walaupun itu yang ada, sedekah yang itu. Nak menunjukkan sangat ditutup sedekah tu. Jangan sayang walaupun perkara yang paling berharga di sisinya. Jadi lepas dengar ni, dia pun qalat faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud. Dia pun balik rumah jumpa suami dia, Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni alim dari kalangan sahabat lah. Kan banyak riwayat hadis kan, kita selalu jumpa nama Abdullah bin Mas'ud ni. Yang Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ini Abdullah yang banyak meriwayatkan hadis. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin As, ini Abdullah. Jadi Abdullah bin Mas'ud ni seorang suami yang alim lah. Jadi kata Zainab, faraja'tu ila Abdullah bin Mas'ud faqultu. Dia pun bagi tahu Abdullah, cakap ke, faqultu innaka rajulun khafifun dzatil yadi. Kalau nak terjemah kan, sesungguhnya engkau seorang lelaki yang kalau ikut huruf dia sebiji-sebiji ni, khafifun dzatil yadi, maknanya yang ringan, yang mempunyai tangan. Apa ni kan? Ini bahasa kiasan kepada miskin. Tak ada harta. Ya. Jadi wallahu a'lam lah kan, ini orang Arab punya ungkapan. Maknanya khafifun zatil yadi ni maknanya seorang yang kurang harta, miskin lah. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amarna bis sadaqah. Jadi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami, iaitu kaum wanita, supaya bersedekah. Fatihi fas'alhu. Dikata ke Abdullah, cuba pergi jumpa Rasulullah dan tanya baginda sallallahu alaihi wasallam. Fa in kana dzalika yujzi'u anni. Maknanya cuba tanya Rasulullah, kalaulah saya beri sedekah ni kepada Abdullah ni, kepada boleh bagi abang lah kan. Kalau saya bagi sedekah ni kepada abang, maknanya yujzi'u anni, maknanya adakah dia terlepas tanggungjawab saya. Maksudnya di sini, kalau sedekah tu maksudnya zakat, maka dia bagi ke suami, lepas dah kewajipan zakat dia. Dan kalau sedekah tu sedekah sunat, maka dengan dia bagi suami dapat tak pahala sedekah tu. Jadi maknanya dia nak minta Abdullah tolong pergi tanya Rasulullah SAW. Dah Rasulullah suruh bagi sedekah, tengok orang sebelah dia pun termasuk asnaf yang layak terima sedekah ni. Jadi dia pun fikirlah kan, daripada dia bagi orang lain, bagi kat suami. Tapi dia pun tak tahu
takut-takut kalau dia bagi suami tak lepas tanggungjawab dia. Jadi dia nakkan penjelasan. Jadi itu bagusnya kan. Jadi dia buat tu tak adalah pakai agak-agak andaian boleh kan. Tak payahlah, Rasulullah ada bersama. Minta penjelasan biar lawas, biar dia faham. Jadi dia suruh Abdullah pergi tanya. Jadi wa illa saraftuha ila ghairikum, maknanya adakah lepas tanggungjawab dia? Kalau tak lepas, saya kena bagi kepada orang lain lah. Kan? Saya kena bagi kepada orang lain. Faqala Abdullah balitihi anti. Abdullah kata, awak lah pergi tanya kan. Ni masalah awak. Jadi awak lah pergi tanya. Yelah, Mak Abdullah pun mungkinlah dia segan kan. Nanti kan kalau dia pergi tanya, nanti kalau orang faham sebab dia nak ke apa kan. Jadi sini eloklah tu dia suruh isteri dia pergi tanya. Jadi dia pun tak banyak kira lah. Bila suami dia kata awak yang pergi tu, dia pun faqalak tu, aku pun terus pergi. Saya nak ni terus pergi, tak bertangguh-tangguh. Faqalak tu, aku pun pergi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza imra'atun minal ansar, fa idza imra'atun minal ansar bi babi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hajatuha. Jadi dia kata disampai-sampai je terjumpa atau terserempak dengan seorang wanita daripada Ansar. Hajatku sama dengan hajatnya. Ada orang lain sampai dulu dah depan pintu Rasulullah nak tanya soalan yang sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ulqiyat alaihi mahabah. Jadi dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni seorang yang dikurniakan kehebatan. Maknanya segala gerak macam itulah. Mahabah ni maknanya seorang sosok yang disegani. Yalah kan Rasulullah kan, pemimpin yang agung, semua tu. Jadi bukan saja dia, sahabat-sahabat lelaki pun ada riwayat kata mereka kalau duduk depan Rasulullah tu duduk khusyuk macam ada burung atas kepala. Kan macam tak bergerak lah, takut burung terbang macam itulah gambarannya betapa mereka sangat menghormati dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tambah-tambah perempuan pula kan. Nak ketuk-ketuk pintu, segan lah macam mana nak buat ni kan. Jadi jumpa dua orang ni borak lah dia kat buka pintu tu agaknya. Dia tahu kau datang buat apa. Kan. Jadi dalam keadaan mereka berdua kat luar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, fa kharaja alaina Bilal. Tiba-tiba Bilal keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal keluar. Fakulna lahu, dan nampak Bilal lah senang hati lah macam ni. Jangan kat Bilal je lah kan. Fakulna lahu, maka kami pun berkata kepadanya, Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu bi anna imra'ataini bil babi tas'alanika ayujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima wa ala aitamin fi hujurihima. Dia kata mereka berdua kata kepada Bilal, Iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kila masuk jumpa Rasulullah, fa akhbirhu, dan bagi tahu Rasulullah, bi anna imra'ataini bil bab, ada dua perempuan duduk kat dua pintu ni, tas'alanika, mereka berdua nak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayujzi'u sadaqatu anhuma ala azwajihima, adakah menepati ataupun adakah melepaskan tanggungjawab mereka berdua daripada sedekah jika diberi kepada suami.
dan kepada anak-anak yatim yang berada di bawah jagaan suami. Jadi mungkin perempuan seorang ni, suami dia ada anak yatim bawah jagaan dia. Mungkin dia baru kahwin kan, isteri sebelum dia meninggal ke, ataupun tak tahulah, mungkin ada dia bela anak saudara yatim ke apa kan. Jadi tapi anak yatim ni bawah jagaan suami. Anak orang lain tapi suami dia jaga. Jadi adakah lepas tanggungjawab dia dalam memberi sedekah? Jadi bila sebut sedekah ni, dia kemungkinan termasuk zakat juga. Sebab sedekah ni, kalau zakat tu dia panggil sedekah wajib. Kalau yang bukan zakat tu sedekah sunat lah. Jadi makna bila sebut sedekah ni tak semestinya yang sunat sahaja, termasuk juga wajib. Sebab tu dia nak tahu sangat lepas tak kewajipan tu. Wala tukhbiru man nahnu. Jangan cakap siapa kami. Besar pula. Maknanya kalau Rasulullah tak tanya, tak payahlah cakap siapa-siapa. Cakap ada 2 perempuan je. Macam tu wala tukhbiru man nahnu. Tu malu sangat lah tu. Okey. Fadakhala Bilal ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu. Bilal pun tak banyak cerita, masuk jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya apa yang ditanya oleh 2 perempuan tadi. Faqala lahu sallallahu alaihi wasallam man huma. Rasulullah tanya pula, siapa perempuan tu? Qala imra'atun minal ansar wa Zainab. Jadi Bilal tak kenal seorang tu nama apa ya. Dia kata ada seorang perempuan Ansar dan juga Zainab. Jadi bukanlah Bilal ni dia dah tak pegang janji ya. Sebab yang Zainab pesan ni jangan bagi tahu tu sekiranya Rasulullah tak tanya. Ni dah Rasulullah dah tanya, takkanlah Bilal tak nak bagi tahu pula. Jadi ini tidaklah bermakna Bilal kata apa, mungkin janji ataupun tak amanah kan, orang dah bagi tahu jangan cakap, dia cakap juga. Tak, kan sebab apa dia dalam andaian dia pesan jangan bagi tahu tu kalau Rasulullah tak tanya. Rasulullah tanya, bagi tahulah. Imra'atun minal ansar, ada seorang perempuan daripada kalangan Ansar dan Zainab. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayuz zayanib. Zainab yang mana? Zainab diramai. Zainab mana pula detail bertanyanya. Ayuz zayanib. Zainab yang mana? Okey. Qala imra'atu Abdillah. Dia pun bagi tahulah isteri Abdullah. Mungkin sebab apa dia tak sebut bin Mas'ud di sini, mungkin dah tahu dah yang Abdullah bin Mas'ud je yang ada isteri nama Zainab. Mungkin Abdullah lain tu dah diketahui tak ada isteri bernama Zainab. Mungkinlah. Okey ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahuma ajron. Yang inilah jawapan yang ditunggunya. Lepas tu dia masuk dalam bab silaturahim ni. Kan lahuma ajron. Untuk mereka berdua, iaitu perempuan dengan Zainab tadi yang datang bertanya tu, ada 2 pahala kalau dia beri kepada suami. Jadi maknanya bukan sahaja lepas kewajipan dia dalam memberi sedekah tu, malah dapat 2 kali pahala pula, iaitu ajrul qarabah. Pahala qarabah ni iaitu menghubungkan silaturahim tu, wa ajrul sedekah dan pahala sedekah. Maksud yang sedekah wajib juga tu Ustaz? Ya. Sedekah yang terlepas ni termasuk yang wajib jugalah. Ya. Ya. Sebab zakat ni kita tak boleh bagi kepada orang yang di bawah tanggungan kita kan. Jadi suami tak boleh lah beri kepada isteri sebab isteri bawah tanggungan dia. Tapi suami bukan bawah tanggungan isteri. Kalau mak boleh lah sebab anak bukan tanggungan mak. Mak, anak kan tanggungan ayah kan. Ya. Dia syaratnya dia bukan tanggungan wajib dia.
bukan wajib katanya tanggung. Okey. Tapi anak dengan suami tu mesti dalam golongan asnaf lah. Yang tak mampu lah. Yang tak mampu lah. Yang macam Abdullah ni, kalau suami kaya tak boleh lah. Dia tak termasuk orang yang berhak kan. Maknanya syaratnya suami tu atau anak tu termasuk golongan yang berhak. Yang berhak menerima. Kalau anak tak berhak tak boleh lah kan. Tak mana anak miskin kan. Tak ada kerja ke apa. Ya. Kalau dia masih ditanggung tu tak boleh lah. Dia kena beri kepada orang yang menanggung dia tu. Bapak dia lah. Dia tak ada orang tanggung dia dah. Bapak dia dibuang kerja tak ada. Ya betul. Bagilah bapak dia lah. Kalau macam yang zakat zakat tu dalam cerita ni mula Zainab tu tak tanya tentang bagi perhiasan dia kan. Jadi kalau sekarang, zaman sekarang, kalau kita bagi zakat selalu kan dengan bentuk wang kan. Jadi kalau katalah perempuan tu dia nak bagi dalam perhiasan boleh ke Ustaz? Dia pada asalnya kalau zakat benda tu, zakat perhiasan bagi perhiasan tu lah. Cumanya kalau zakat susahlah nak bagi perhiasan tu kan, sebab katakan berapa dinar nak katakan gelang tu nilai berapa dinar ya, 20 dinar ke kan, 20 dinar. Jadi kalau nak bagi satu gelang dah lebih kan kalau zakat kan, sebab dia 2.5% kan. Kalau nak potong kan rosak, jadi boleh nilai lah. Dia nilai dulu, kalau dia nilai dulu dia kena bayar sekian-sekian. So kalau nilai gelang dia katalah melebihi apa yang dia patut bayar, dia bolehlah bagi gelang dia tu contohnya. Maknanya sekarang ni katakan yang dia wajib bayar katalah 500, tapi gelang tu bernilai 700 misalnya kan. Jadi dia bagi semua, yang lebih tu sedekah lah. Jadi maksudnya yang zakat tu dia terlepas tu bilang zakat wajib. Zakat tu kalau lebih memanglah lepas lah kan. Dia tak payahlah bagi duit kan. Dengan perhiasan tadi pun boleh kan. Itulah maksudnya. Maknanya kalau dia nak bagi perhiasan, maknanya dia bagi lebih lah. Lebih lah. Itu daripada dia lah kan. Sebab saya tanya, sebab pernah ada Mbak Awah ni, dia suri rumah lah, dia tak ada duit, tapi dia kata dia ada hutang zakat lah yang dia kena bayar, tapi sebab dia tak ada duit, dia kata dia boleh tak dia bagi barang kemas dia. So hari pada pendapat dia tak tanya siapa lah, dia kata dia dah bagi dengan bentuk barang kemas dia yang dah dinilaikan lebih daripada jumlah yang dia wajib zakat tu. Jadi dia tak adalah pergi jual emas dia dulu ke, tak. Dia terus bagi barang kemas dia tu sebagai bayaran zakat. Dan dia pastilah pada waktu tu zakat yang nilai barang kemas dia tu melebihi nilai zakat yang dia wajib bayar. So saya teringat tu sebab jumpa nilai pada waktu tu tak terfikir pun yang itu kan ingat tak dulu kita baca kisah seorang amil yang Rasulullah lantik tu kan, pergi kutip zakat kat satu daerah kan. Jadi daerah ni orang dibela haiwan lah. Jadi ada unta, ada kambing apa. Jadi yang pemilik unta ni dia tunjuklah unta-unta dia. Lepas tu dia suruh amil ni nilailah berapa banyak yang dia kena bayar. Ingat tak? Lepas tu dia pun kira unta. Jadi yang dia wajib bayar adalah seekor anak unta. Seekor anak unta yang umur berapa 2 tahun ke apa, kecil lagi lah seekor anak unta. Jadi dia kata ini kamu wajib bayar. Jadi
Kata pemilik unta ni, anak ni nak buat apa? Dia kata, kecil sangat, tak apalah bagi mak lah. Dia kata, bagi mak. Jadi yang Amir ni dia tak nak terima. Sebab dia kata lebih, kamu wajib bagi ni je. Lepas tu pemilik unta tu kata, dia ni tak ada guna, aku bagi mak. Jadi dia duduk gaduh dua tu. Yang ni nak ambil anak je sebab itu je dia punya hak dia. Yang ni pula kata, kecil sangat, tak boleh buat apa bagi mak. Jadi gitu. Akhirnya mereka jumpa Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah kata, itulah yang memang kamu wajib ni je, tapi kalau kamu bagi tu sedekahlah lebih tu. Macam tu. Boleh nak bagi lebih, tapi lagi bagus lah, dapat pahala sedekah. Tapi maksudnya bukan Islam mewajibkan lebih tu kan. Itu atas sukarela lah. Macam tu lah. Maksudnya bagi saya tu, jadi saya nak clearkan ni sebab maknanya kalau macam zakat wang tadi kan, dia tak semesti bagi dalam bentuk wang. Dia boleh bagi dalam bentuk barang kemas yang nilai dia sama. Ya. Macam ni juga Ustazah. Kalau bayar fidyah kan, kalau dia ada conversion kan, nak kira sendiri kan, dia ada kalkulator untuk fidyah. Kalau masa pusat zakat nak kira fidyah. So kalau kita ikutkan hari yang kita tak bayar, hari yang kita tak puasa, kita kali dengan berapa tahun yang kita tak ganti lagi kan. Tapi dalam kalkulator tu dia kira macam 1 tahun je. So tapi kita pun tak sedap kita nak bayar yang tu. So kita ambil kiraan yang kita tahulah times berapa tahun kan. Tapi itulah kalkulator fidyah, saya tengok macam tu. Tak faham. Setahun. Dia kira kalau berapa hari tu, kalau katalah 10 hari kan, kita kira times 10 hari tu. Bukan times 10 hari, times 5 tahun lah kata tak ganti kan. Dia tak kira yang tu. Dia tak ganda kan? Dia tak ganda kan. Tapi ialah untuk kita kira lebih dia sedekah lah. Kan? Macam tu lah kiranya perumpamaan dia macam tu. Tapi dia patut tahu kan, dah 5 tahun je tapi itulah macam ni pula kalkulator fidyah. Tahun itu macam tu. Dia tak ada kira dia kira masa tahun. Dia kira maknanya kalau 10 hari walaupun dah 5 tahun, dia tetap 10 hari, tak ada ganda. Tak ada ganda kan. Dia fidyah ni memang dia fidyah ni yang ganda tu, ada pendapat ulama kata kalau dia tak qada kerana cuai, kalau dia asal lah. Tapi kalau katakan seorang tu dia tak qada, bukan dia cuai, tapi dia memang tak mampu nak qada kan, sepanjang tahun duduk sakit, sepanjang tahun gitu, jadi dia tak ganda lah bayar setakat itu. Ada pendapat begitulah. Sebab ganda tu maknanya macam satu denda sebab buat ringan kan, ambil ringan tu. Jadi wallahu alam salah sedikit yang asal lah. Atas tanggungjawab kita lah nak ganda tu. Okey. Jadi apa yang kita dapat belajar di sini, boleh bagi sedekah kepada orang yang rapat dengan kita, dan ada lagi tambahan pahala hubungan kekerabatan. Kita panggil menghubungkan silaturahim tu. Dan kita tengok di sini maknanya Islam tak mengabaikan wanita dari segi kewajipan melaksanakan tuntutan hukum tu. Jadi maknanya agama ni bukan untuk laki-laki sajalah kan. Apa yang wajib tak atas lelaki, wajib atas perempuan juga. Jadi termasuklah belajar. Sebab kalau tak belajar, mana nak tahu apa yang patut buat dan apa yang boleh buat dan tak boleh. Okey. Hadis yang seterusnya daripada Abi Sufyan. Wa an Abi Sufyan, nama Sufyan ni Sakh bin Harbin radhiyallahu anhu fi hadithihi tawil fi
fi qissati Hiraql. Jadi ni Abu Sufyan ni dia cerita ni peristiwa ni yang Abu Sufyan cerita ni peristiwa yang berlaku sebelum dia masuk Islam. Ya. Sufyan ni Abi Sufyan ni akhirnya dia masuk Islam dah kan. Dia ni salah seorang pemimpin Quraisy yang hebat menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam lah semasa jahiliyah tu. Dan dia juga adalah bapa mertua Rasulullah ya. Ada anak dia yang berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Isteri Rasulullah bernama Ummu di kunyah dia Ummu Habibah ya, Ummu Habibah. Ataupun namanya Ramlah binti Abi Sufyan. Jadi Abi Sufyan ni menceritakan pertemuannya dengan Herakles lah, kan raja Rom kan, Herakles ni. Jadi anna Herakla kita panggil Herakles. Qala li Abi Sufyan. Ini cerita dia panjang. Masa tu Herakles ni dia dengar tentang kebangkitan Nabi Muhammad SAW ni. Lepas tu dia nak jumpa orang dari Mekah, nak tanya khabar Muhammad ni. Jadi masa tu Abu Sufyan ni dia dalam rombongan dagang lah kan. Orang Mekah kan pergi berdagang sampai ke Rum. Syam tu di bawah penjajahan Rum lah masa tu. Jadi Herakles ni nak jumpa dengan wakil-wakil ni. Jadi tu dia Abu Sufyan lah yang pergi jumpanya, yang jadi jurucakap. Jadi dia ni nak tanya tentang Muhammad ni, macam mana keadaan dia, supaya dia nak pastikan betul ke Muhammad ni Nabi, ikut apa yang dia tahu daripada kitab dia. Jadi banyaklah soalan-soalan. Jadi ni dia petik, Imam An-Nawawi ni petik masuk dalam bab ni. Dia nak ambil yang ada kaitan dengan silaturahim lah. Misalnya antara soalan dia tanya Muhammad tu, dia sebelum dia dakwa dia jadi Nabi, dia pernah tak bohong? Dia pernah tak cakap bohong? Kan antara soalan dia. Jadi Abu Sufyan kata tak pernah, dia mengaku kan, tak pernah cakap bohong. Jadi Herakles ni dia setiap jawapan tu dia akan komen. Jadi misalnya bila ditanya sebelum dia dakwa dia jadi Nabi ni, dia pernah cakap bohong tak? Jadi Abu Sufyan kata tak pernah. Jadi Herakles dia kata, kalau dia tak pernah berbohong kepada manusia, tak mungkin dia akan berbohong kepada Tuhan. Kan? Dia cakap dengan manusia pun dia tak pernah bohong. Dia takkan dia nak bohong kepada Tuhan, kata dia ni diutus oleh Tuhan, sedangkan Tuhan tak utus kan. Dia tak bohong dengan Tuhan tu. Itulah dia punya komen-komen dia. Jadi ni dia petik soalan yang berkaitan dengan silaturahim lah. Jadi Herakles ni berkata kepada Abu Sufyan, "Famadza ya'murukum bih?" Apa yang dia perintahkan kamu? Maknanya apa ajaran yang dia bawa lah. Yani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Sufyan kata, aku jawab, aku jawab. Jadi walaupun dia belum masuk Islam, dia tahu apa yang Nabi suruh, apa yang Nabi ajar. Ialah dia di Mekah kan, dia bergaul dengan Nabi, duduk dengar Nabi kan selalu panggil semua Islam apa. Yaqulu ubudullah wahdahu wa la tusyriku bihi syai'a. Pertama dia suruh sembahlah Allah Maha Esa semata-mata dan jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun.
Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggallah apa yang dipegang, yang dipercayai oleh bapa-bapa kamu. Maknanya berhala lah kan. Ma yaqulu aba'ukum tu maknanya apa yang dipercayai oleh, yang didakwa oleh bapa-bapa kamu lah. Waktu ada sekutu sembah macam-macam tu kan. Jadi maksudnya Abu Sufyan menyatakan bahawa apa yang disuruh pertama mentauhidkan Allah dan meninggalkan sekutu. Wa ya'muruna bis-shalah, dia suruh solat. Wasidq, dan berkata benar. Sidq itu benar ya. Kita tahulah bahawa Islam ni sangat menekankan bercakap benar kan. Wal afaf, wal afaf ni maknanya menjaga kehormatan diri. Afaf ni maknanya menjauhi perkara-perkara yang haram lah, yang boleh menjejaskan maruah diri, atau afaf ya. Wasilah, dan menghubungkan silaturahim. Itu dia petik hadis ni, dia petik kisah ni sikit nak ambil saksi ya, daripada orang lain yang mendengar, yang mengetahui apa yang Nabi ajar. Ya. Jadi selain daripada Nabi ni ajar supaya mentauhidkan Allah, itu akidahnya, kemudian meninggalkan syirik. Nabi juga ajar tentang ibadah ya, solat. Jadi solat ni dia ibadah. Kenapa tak sebut zakat, puasa? Sebab ni kat Mekah belum lagi wajib zakat, puasa tu kan. Tapi ini akhlak kan. Yang tiga, sebab ini ajaran masa di Mekah memang menekankan akidah, ibadah dan akhlak kan. Yang hukum hakam, yang apa, berkaitan dengan negara, masyarakat, apa semua tu belum ada. Jadi kita tengok apa dia sendiri yang Abu Sufyan berakui. Itu diajak tauhid, jangan syirik, suruh solat, suruh benar, bercakap benar, kemudian menjaga kesucian diri, maruah diri, dan menghubungkan silaturahim. Hadis muttafaq alaih. Lepas tu adalah komen dia tu. Tu saya kata memang ada panjang. Okey, ni kena baca dalam buku sejarah lah. Okey, yang seterusnya hadis ke-17 daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum sataftahuna ardan yuzkaru fiha al-qiratu. Jadi ini hadis ni daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang apa yang akan berlaku nanti. Ini belum berlaku lagi pada masa hayat baginda ya. Jadi Rasulullah dah kita panggil apa? Macam ramalan lah, tapi bukanlah ramalan yang jumpa pelalang tu kan. Tapi maknanya dengan wahyu daripada Allah lah kan, Rasulullah tahu apa yang akan berlaku nanti. Jadi apa dia? Innakum sataftahuna ardhon. Nah, satu hari nanti kamu akan membuka satu negeri. Ardhon ni bumi, maknanya dia merujuk kepada negeri lah kan. Jadi maknanya kamu akan berjaya membuka satu negeri. Yuzkaru fiha al-qiratu. Negeri itu banyak disebut perkataan qirat. Qirat. Qirat ni dia macam alat penimbang. Jadi wallahu a'lam, mungkin memberi gambaran negeri itu banyak berlaku urus niaga kot. Jadi perkataan qirat tu macam bermain di bibir mereka. Tapi dia kata dalam riwayat lain dia sebut sataftahuna Misr.
Dia merujuk Qirat ni bumi yang banyak di perkataan Qirat ni ialah Mesir. Satatahuna Misr, kamu akan membuka menakluk negeri Mesir, Egypt lah. Jadi perkataan Qirat ni ada juga dalam hadis lain kan. Nabi kata siapa yang solat jenazah maka baginya satu Qirat, kan? Itu Qirat. Tu orang tanya Nabi, Qirat ni bersama mana, kan? Macam benda yang boleh ditimbang lah. Dia kata sebesar Bukit Uhud. Pahala lah kan baginya Qirat. Dia tanya Qirat tu sama mana besar Bukit Uhud. Jadi kalau dia mengiring, dia dapat 2 Qirat. Macam dia mengiring sampai ke bumi baru dapat 2 Qirat, kan? Itu wallahu alam lah. Dia kata kalau dia mengiring sampai ke kubur dia lah. Tapi tua perempuan tak digalakkan ke kuburan. Bukan haram, tak digalakkan sebab tak ada keperluan sangat, kan? Tak boleh buat apa pun. Okey. Lagipun maksudnya, tapi yang pentingnya Nabi memberi gambaran satu hari nanti kamu akan buka negeri Mesir. Itulah Pak Qirat tak Qirat tu nak cerita budaya orang situ lah. Dan dalam riwayat lain satatahuna Misr, kamu akan buka Misr wahya ardun yusamma fiha Qirat, dan satu negeri yang dinamakan di dalamnya Qirat. Maknanya samalah yang menggunakan perkataan Qirat tu. Jadi yang nak kaitkan dengan bab ni ialah yang ini, fastausu bi ahliha khaira. Fastausu bi ahliha khaira. Maka hendaklah kamu berpesan supaya berbuat baik kepada penduduknya. Sebab apa? Fa inna lahum zimmatan wa rahiman. Zimmatan wa rahiman. Kerana mereka mempunyai tanggungjawab, mempunyai hak daripada kita. Zimmah ni maknanya kita ada tanggungjawab terhadap mereka. Wa rahiman, dan hubungan kerabat. Dalam riwayat lain, fa'idza katahtumuha, maka apabila kamu membuka Mesir tu, fa'ahsinu ila ahliha, maka berbuat baiklah kepada penduduknya. Fa'inna lahum zimmah wa rahiman, au qala zimmah wa sihran, kerana bagi mereka adalah zimmah. Zimmah ni maknanya mereka ada hak daripada kita. Wallahu alam lah apa haknya. Tapi dia kata warahiman. Warahiman maknanya silaturahim. Ataupun dalam kata lain wasihran. Sihran ni dia berkaitan dengan hubungan yang terhasil daripada perkahwinan, seperti mentua, ipar, menantu. Itu sihrat. Ya? Rahiman ni berdarah-darahkan. Jadi kata ulama, ar-rahim allati lahum, apa hubungan silaturahim ni? Rahim antara Nabi dengan orang Mesir ni, iaitu kaum Hajar Ismail sallallahu alaihi wasallam minhum. Sebab Hajar ni daripada Mesir. Ya, jadi maknanya nenek Nabi ni, nenek Nabi ni daripada Mesir. Jadi ada silaturahim antara Nabi dengan orang Mesir. Dan sahih pula, sahih ni
yang ni lah mentua, ipar semua tu kan. Syekh ni kerana Maryam Ummu Ibrahim ni daripada Mesir juga. Jadi maknanya isteri dia, salah seorang isteri daripada Mesir, maknanya ada bapa mentua dia lah kat Mesir tu. Jadi maknanya hubungan antara Nabi dengan Mesir ni satu dari aspek silaturahim sebab nenek dia orang Mesir, dan satu lagi dari aspek dia panggil musaharah ataupun sih sebab isteri dia juga daripada Mesir. Jadi kita tengok Nabi SAW bila dia bagi tahu umat Islam akan membuka Mesir ni, bila Mesir tu sebelum dibuka, ditakluk oleh orang Islam, dia tak Islam lah kan? Dia tak Islam lah. Jadi bila orang Islam pergi buka Mesir tu, adakah semua orang masuk Islam? Tidak. Tak semesti kan? Tapi nak ceritanya Nabi berpesan supaya buat baik tu tanpa mengira agama. Tanpa mengira agama. Sebab tabi'inya memang takkan semua orang masuk Islam. Tapi oleh kerana ada hubungan silaturahim tu, ada hubungan sih ataupun musaharah ni, maka Nabi dah pesan siap dah suruh buat baik. Jadi nak ceritanya dia kata berbuat baik, menghubungkan silaturahim kerana hubungan kerabat, hubungan musaharah ni tanpa mengira agama dan bangsa. Macam tu. Itulah yang apa poin dia, ya, poin dia. Jadi kita tengok ya, berbeza dengan penaklukan negara-negara berislam kan. Kita panggil Islam, panggil penjajahan kan. Tengok kalau sebuah negara dia pergi jajah sebuah negara tu, penduduk tu diperhamba, ditindas, dipandang hina kan. Jadi orang yang menjajah tu selalu macam ada super lah kan, ada kelebihan lah ke atas bangsa yang dijajah. Ya macam bahasa kita lah kan. Pandang Mak Saleh tu lebih tinggi daripada kan. Mula-mula merdeka dulu masih ada rasa macam merendah diri kan, bila pandang orang Mak Saleh tu kan. Terpandang dia iyalah macam tu lah kan. Tapi Islam tak begitu kan. Dia sebab tu dia tak panggil menjajah, dia panggil membuka. Kan, membuka fatahah, sataftah. Kamu akan membuka. Jadi kadang dalam bahasa Arab, kalau jajah tu dia panggil istikmal. Istikmal, menjajah. Tapi Islam dia bukan istikmarah, dia bukan pergi jajah, tapi dia buka. Dia buka artinya dia keluarkan penduduk negeri itu daripada kegelapan kepada cahaya. Kan? Sebab apa? Sebab dia mengeluarkan mereka daripada kesesatan kepada agama yang benar kan. Mengembalikan mereka kepada fitrah asal mereka, iaitu mengenal pencipta mereka. Tapi tak paksa kan, tapi membuka ruang lah, menyampaikan dakwah kan. Jadi itu dipanggil membuka. Jadi sebab tu maknanya mereka berada di bawah pemerintahan kerajaan Islam ni. Mereka rasa mereka dimerdekakan. Kan, mereka rasa mereka dibebaskan. Sebab tu berlaku kes yang gubernur kan, yang anak gubernur Mesir ni yang pukul orang awam kan. Pernah dengar kan cerita gubernur ni? Gubernur Mesir pertama yang membuka negeri Mesir ni, dia zaman Umar Al-Khattab.
zaman Umar Al-Khattab. Jadi dia menjadi gubernur di Mesir tu, nama dia Amr bin Al-As. Amr bin Al-As. Jadi anak dia ni dia berlomba ke? Lawan kuda ke apa dengan anak orang awam. Kan, anak orang awam. Jadi belum Islam lah kan. Jadi anak dia ni kalah. Jadi dia lah anak gubernur, tak boleh menerima kekalahan. Saya penting yang sangat cerita di tempat-tempat, tapi lebih kurang dia pukul anak orang tu. Dipukul anak orang tu. Jadi nak cerita macam mana pemikiran rakyat ni dah dimerdekakan daripada perhambaan tu. Jadi ni bapa kepada anak tak boleh terima anak ni dipukul oleh anak gubernur ni. Kalau kalaulah yang penguasa tu bukan Islam, kan, kalau anak tu pukul, anak raja pukul, senyap je lah kan. Tapi nak cerita tahap kebebasan yang dinikmati oleh rakyat di bawah pemerintahan Islam. Jadi dia tak puas hati, daripada Mesir pergi ke Madinah tu, mengadu kepada Umar. Mengadu kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bahawa gubernur dia tak adil. Itulah dia. Apa dia? Apa tindakan Sayyidina Umar masa tu, Ustazah? Tak dengar. Tindakan Sayyidina Umar. Apa tindakan Sayyidina Umar? Dipanggil lah. Panggil balik. Dipanggil Amr bin Al-As dengan anak dia, dibicarakan dan dia suruh, maknanya adalah hukuman yang dikenakan ke atas ni sebab dia pukul ada orang yang tak faham. Tapi raja tu tak marah lah. Dia salah. Terima lah pembesar, terima lah anak dia. Yelah, dia gubernur bawah Umar lagi besar. Umar khalifah ni, dia gubernur yang dilantik oleh Umar. Tapi sebab sahabat Amr bin Al-As tu sahabat besar tu kan, sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ialah yang buat anak dia, bukan dia. Dia pun terkenal dengan orang kata keprihatinan dia, kan. Diriwayatkan dalam angkatan tentera Amr bin Al-As ni, di dalam perjalanan nak pergi buka negeri Mesir ni, sebelum tiba ke negeri Mesir ni, mereka berhenti satu tempat. Mereka berhenti satu tempat. Lepas tu buka kemah lah. Buka kemah. Lepas tu bila dah nak berangkat, Amr ni perintahkanlah supaya bersiap sedia dan lipatlah semua kemah ni. Lepas tu dah lipat semua, dah nak berangkat. Satu kemah lagi tak dilipat. Sebab apa? Dia kata burung sedang bertelur atas tu. Burung merpati sedang bertelur atas kemah tu. Jadi Amr kata tinggalkan. Bayangkan dia boleh tinggalkan satu kemah untuk memberi peluang kepada seekor burung bertelur. Jadi macam mana gambaran betapa pengasih rahmahnya hati seorang ni panglima tentera ni kan, hanya kepada seekor burung. Jadi apa lagi dengan manusia kan? Ya, tak ada kata alah halau dia lah, lipat kita nak menyebuk je apa kan. Tak ada. Tu hebatnya lah kan pemimpin Islam ni kan. Ya, jadi silaturahmi maknanya
tempat yang tak buka lagi pun Nabi dah ingatkan dah kan. Kemudian Nabi ialah memang nature-nya macam tu, takkan 100% Islam kan. Tapi Nabi dah pesan supaya istausu bi ahliha khaira. Baik kepada ahli. Masya-Allah. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi macam mana Hajar ni boleh jadi isteri Nabi Ibrahim, kan? Jadi Nabi Ibrahim ni berasal dari mana? Irak kan? Irak. Nabi Ibrahim, wah jauh jodoh. Jadi Nabi Ibrahim ni berasal daripada Irak. Jadi kan dia dah dakwah kan, banyak ditentang oleh raja, kena bakar lah apa semua kan. Jadi dia dengan isteri dia Sarah berhijrah ke Palestin. Nabi Ibrahim ni berhijrah ke Palestin. Ini kisah pertemuan dengan Hajar ni. Jadi di Palestin masa tu kemarau. Maknanya penduduk dia berada keadaan yang genting lah, makanan, tanaman tak menjadi, apa semua tu. Ini cerita biasa dah dengar lah saja, cerita balik. Jadi dia dengan isteri dia pergi ke Mesir. Pergi ke Mesir untuk mendapat bantuan lah. Raja Mesir pada ketika itu playboy. Playboy. Orang kata pantang melihat, kalau orang lain kata apa, perempuan lagi licin, macam tu lah. Jadi perempuan air licin tapi tak nampak, tertutup. Itulah kan. Okey, jadi maknanya dia masa tu muda lagi lah kan. Jadi dia arahkan supaya isteri Ibrahim ni dibawa ke dia. Tu Sarah ni. Jadi bayangkanlah kan perasaan Nabi Ibrahim kan. Allah je lah yang tahu kan, isteri dibawa ke raja kan. Raja pula memang terkenal dengan buasnya tu. Jadi bila dia nak cuba perkosa Sarah ni, tu Sarah berdoa. Itu doa tu masyhur lah sekarang ni. Kata doa untuk mengelak daripada kena rogol tu. Makna doa tu dia kata, ya Allah, sekiranya aku menjaga kemaluanku kecuali untuk suami, maka apa dia kan selamatkanlah dia daripada perkosa. Jadi tu dia bila dia baca doa tu, raja tu jadi keras, kaku kan, tak boleh kan. Kalau katakan kalau Sarah tu tengok kaku tu, dia terus lari keluar, raja tu kaku jadi batu kat situ kan. Lepas tu Sarah minta supaya dia pulih lah. Tapi bila dia nak cuba lagi, Sarah doa lagi, dia jadi lagi. Lepas tu kali dua ketiga lupa, tiga itulah. Dia pun dah mengaku kalah. Jadi sebagai yang kata menghargai kesucian Sarah tu dihadiahkan Hajar. Dihadiahkan. Itulah orang Yahudi kata
orang Arab ni, Muhammad ni keturunan hamba. Sebab dia ingat Hajar ni hamba, tapi sebenarnya Hajar ni bukanlah berasal daripada keturunan hamba. Macam orang kira orang mulia jugalah, bukan hamba lah. Dihadiah ke Sarah. Lepas tu dibagilah banyaklah harta. Sarah dengan Ibrahim buat balik kepada Siti Nuh dengan binatang ternakannya, makanannya dan juga Hajar. Tu lama-lama dah tua, dah tak dapat anak juga. Itulah kahwin dengan Hajar. Jadi itulah cerita nenek Nabi ni daripada Mesir tu. Salah silahnya. Okey, jadi itulah jauh pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Okey. Kita pergi kepada hadis yang ke-18. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Mana dia? Wa anzir ashiratakal aqrabin. Okey, wa anzir ashiratakal aqrabin maknanya dan berilah peringatan kepada kerabatmu yang dekatlah, kaum keluargamu yang dekat. Da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraisyan. Nabi pun menyeru, memanggil orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy. Fajtama'u fa'amma wa khassa. Jadi orang Quraisy pun berkumpul. Fa'amma wa khassa, dia menyebut secara umum dan secara khusus. Jadi maknanya kalau umum tu sebut wahai Quraisy. Kalau khusus ni inilah bani tertentu ni, ya bani Ka'ab bin Lu'ay. Wahai bani Ka'ab bin Lu'ay, angkizu anfusakum minan nar, selamatkanlah dirimu daripada neraka. Ya bani Murrah bin Ka'ab, angkizu anfusakum minan nar. Maknanya disebut secara khusus satu-satu. Ya bani Abdi Manaf, angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Hashim, angkizu anfusakum minan nar. Ya bani Abdul Muttalib, angkizu anfusakum minan nar. Ya Fatimah, khusus anak dia sendiri, angkizi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu daripada neraka. Fa inni la amliku lakum minallahi syai'a ghaira anna lakum rahiman sa'abulluha bibalaliha. Jadi dia menyeru kaum kerabatnya secara umum, iaitu kaum Quraisy semua, dan dia sebut secara khusus pula bani-bani tertentu daripada Quraisy ini, termasuklah putrinya Fatimah, supaya menyelamatkan dirimu daripada api neraka. Kerana aku tidak memiliki apa-apa untuk kamu daripada Allah. Jadi maknanya Nabi tidak ada kuasa yang Allah beri kepadanya untuk menyelamatkan kaum keluarganya, macam itulah, kecuali ada hubungan rahim, ya, hubungan rahim, yang mana aku akan menghubungkannya, ya, sa'abulluha bibalaliha. Sa'abulluha bibalaliha ni maknanya ya akan aku menghubungkannya. Maknanya aku ada hubungan rahim denganmu yang akan aku menghubungkannya. Jadi makna abulluha bibalaliha ni
makna dia bala ni ialah air. Kan makna bala tu air dia kata. Jadi makna hadisnya ya aku akan menghubungkannya. Sebab dikata kat sini Nabi mengumpamakan memutuskan silaturahim ni dengan api, dengan kepanasan, dan dia akan memadamkan kepanasan itu dengan menghubungkannya. Macam tu ya. Jadi apa yang nak disampaikan di sini bahawa silaturahim ini hanya bermanfaat di dunia. Bermanfaat di dunia. Maknanya ini kita menghubungkan silaturahim kita di dunia ni, anak kita, sepupu kita, pakcik kita. Tapi di akhirat nanti, walaupun ada hubungan kerabat, anak ke, ayah ke, pakcik ke apa, tak ada manfaat apa-apa. Tak ada manfaat apa-apa. Jadi maknanya kalau tak ada amal, silaturahim tak berguna. Kan? Jadi katakan isteri tak beramal, harap suami tolong, tak ada kan? Ataupun anak tak beriman, harap ayah selamatkan, tak ada. Macam itulah. Itu maksudnya. Jadi maknanya yang kita dituntut menghubungi silaturahim di dunia ini, dan dia boleh membantu selamatkan di akhirat nanti kalau beriman. Kalau tak beriman, tak membantu juga. Okay? Jadi maknanya menghubungkan silaturahim ada pahalanya untuk kita bawa ke akhirat, dan memutuskan silaturahim juga ada kesannya yang akan kita tanggung di akhirat nanti. Tapi kalau kita tak beriman dan tak ada amal, ada kerabat macam mana pun tak boleh tolong kita. Contohnya dah ada lah tadi kita baca kisah isteri Nabi Nuh kan, dengan Nabi Lut. Itu orang yang paling dekat lah tu suami kan. Waktu pula bukan kaleng-kaleng kan, Nabi dan Rasul. Nabi Nuh tu ulil azmi lagi kan. Nabi Nuh tu ulil azmi lagi. Tapi dia pun tak dapat selamatkan isteri dia. Macam tu. Jadi maknanya di akhirat nanti kita tidak akan dikira berdasarkan siapa rahim kita, siapa kerabat kita kan. Siapa suami kita tak berkira, siapa ayah kita, siapa anak kita, langsung tidak ada perkiraan. Jadi di dunia ini je yang kita diiktiraf rahim kita. Jadi walaupun begitu, melalui hubungan silaturahim ni, dia memberi kita peluang untuk dapat pahala lah, ada selamat daripada api neraka insya-Allah. Macam itulah. Jadi sebab itu Nabi SAW disebut satu-satu, kamu kena selamatkan diri kamu, kamu selamatkan diri kamu sendiri. Sampai Fatimah pun selamatkan diri kamu. Macam tu. Okey. Balal apa ni? Ni bukan Bilal ya, Balal. Kan ada doa buka puasa tu. Apa? Perkataan daripada perkataan Balal ni lah kan. Yang tak ada doa buka puasa tu. Apa dia? Allah. Zahabaz zama'u wa batallatil uruqu. Ingat tak? Kan? Wa batallatil uruqu. Zahabaz zama'u maknanya telah hilang dahaga, wa batallatil uruqu dan telah basah orang-orang.
Uruk tu orang-orang lah. Kan jadi lepas buka puasa tu dahaga dah hilang. Dan yang kering-kering tu wabatallatil uruk. Itulah daripada perkataan balal ni. Perkataan tu wasabatal ajr insya-Allah. Tak ingat ke doa tu? Ingat Allahumma laka sumtu. Apa dia? Di dekat nak puasa ni apa doa tu apa? Okey. Apa dia? Apa dia? Ada hadis. Nah, kita dah baca kata Allah akan sumtu wa bika aman kan. Lepas tu kita baca doa ni. Ya. Kita terus buka dengan doa ni. Sebab setengah ulama kata doa-doa ni baca lepas. Sebab lepas makan kan. Sebab dia fi'il madhi kan. Zahabaz zama'u. Telah hilang. Ada harga. Wabatallatil uruq. Dah basah dah aurat. Wasabatal ajr insya-Allah dan dapat pahala lah sampai depan. Insya-Allah. Okey, kita berhenti kat sini dulu ya. Sampai 18. Banyak juga kita baca ni. Okey, ada soalan? Ya. Ajar dengan Sarah tu madu lah. Madu? Madu sampai ni. Sampai yang meninggal dulu. Tak perasan pula. Perasan sebab dia duduk asing kan. Nabi Ibrahim dah bawa Sarah ke Mekah kan. Hajar tetap menetap di Palestin. Ya, Sarah dah tua. Sarah tua, Hajar muda lah. Sebab tu Hajar dapat anak tu. Dan selepas dia dapat anak Ismail tu, selepas tu baru Sarah dapat anak. Dia beza antara Ismail dengan Ishak tu 13 tahun. Ishak anak Sarah. Jadi daripada Ishak ini lahir keturunan Bani Israel ni. Sebab tu Bani Israel ni dia pandang hina kepada bangsa Arab ni. Sebab Arab ni daripada keturunan Ismail, anak Hajar tu dia pandang hina. Dia kata daripada keturunan hamba tu. Ya? Hajar. Yang Mesir tu lah, yang Raja Mesir hadiah kepada Sarah. Dia bukan hamba. Sebab saya tak ingat lah. Tapi dia memang keturunan mulia jugalah. Bukan daripada keturunan hamba. Tapi dia jadi mungkin dia jajah lah. Dia jadi hamba. Mungkin before that dia bangsawan lah. Gitulah. Sebab dia hadiah tu kan. Tapi dia bukan asal daripada hamba. Ustaz Ismail dengan Ishak tu dua beradik lah. Ya. Satu bapak lah. Satu bapak lain. Satu bapak. Mak lain. Ishak dari Sarah. Ya. Ishak daripada Sarah. Jadi dia beza antara Ishak dan Ismail tu kata salah 13 tahun. 13 tahun. Jadi daripada Ishak itulah lahir Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ni ada 12 anak. 12 anak. Antaranya Nabi Yusuf lah.
Nabi Yakub ni gelaran dia Israel. Israel itu dalam bahasa dia makna dia hamba Allah. Jadi kata Bani Israel itu maknanya anak-anak Israel, anak-anak Yakub lah. Anak-anak Yakub. Jadi tak termasuk Arab lah kan. Sebab Yakub tu daripada Ishak. Dia berpisah di situ. Bani Israel adalah 12 kabilah. Bani Israel 12 kabilah daripada anak Nabi Yakub. Bani Israel itu maknanya anak-anak Israel. Maknanya anak-anak Israel itu nama anak Nabi Yakub lah. 12 kumpulan tu daripada siapa salah? Anak Nabi kan ada 12 kan. 12 lah daripada 12 anak. Ada 12 adik-beradik. Apa dia? Beradik banyak mak. Yang Nabi Yusuf dengan Bunyamin ni satu mak. Yang 10 lagi tu saya tak pasti satu ke dua mak. Tak pasti satu. Jadi tapi yang 2 orang ni mak lain. Mak apa? Dia macam, tapi mak dengan mak ni adik-beradik juga. Nabi Yakub dia dah kahwin dengan perempuan ni, tu meninggal. Pada anak tu dia kahwin adik-beradik. Nama apa? Nama apa dah? Lia. Bukan Alia. Tu dapat Nabi Yusuf itu dengan Bunyamin kan. Handsome. Mesti mak dia lawa Mestilah dia lawa kan. Apa dia? Mak dia. Isteri dia. Mak dia lawa lah tu anak dia. Tapi tak semesti juga kan. Kalau Allah nak bagi tu boleh je tak ikut. Tak ikut mak. Tak ikut ayat. Sekarang ikut baliklah zaman dulu kahwin banyak-banyak. Orang sekarang kahwin banyak dah ikut zaman dulu balik. Dia kalau orang dulu dia memang dah jadi kebiasaan. Maknanya orang macam orang kata kalau orang lelaki tu kahwin seorang tu macam pelik kan. Kahwin ramai kan. Tapi tempat kita ni dia bukan budaya kahwin ramai kan. Dia kata apa tu? Satu banyak-banyak. Jarang-jarang, kadang-kadang kan. Itu dia gambaran tempat kita kan. Jadi sebab tu kalau bila orang nak kahwin lebih tu macam heboh sikit lah. Tambah-tambah buat tak betul pula. Heboh semacam. Tak boleh nak samalah suasana tempat kita dengan tempat lain kan. Budaya berbeza. Okey ya, insya-Allah kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq. Sadaqallahu al-'azim.